Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Syukur pada Allah kita dapat bertemu pada hari ini. Dan hari ini kita akan sambung perbahasan kita berkenaan dengan Al-Ijma'. InsyaAllah saya mengharapkan moga Allah rezekikan kita untuk dapat khatamkan kita ini pada bulan 10. Ikut adatnya tak khatam bulan 9. Tak tahulah kalau jadi karamah boleh khatam juga, tak tahu. Nak khatam boleh, tapi dia jadi khatam tanpa hafaz, hafazan. Kali ini saya tak nak khatam cepat, melainkan khatam diiringi dengan hafal matan seluruhnya. Saya sendiri nak hafal matan, sebab saya sendiri belum pernah hafal matan waraqat. Jadi saya anggap majlis ini sebagai pembantu saya lah. Kalau nak khatam cepat boleh, tapi tak dapat khatam dah kita terpaksa semua waktu untuk huraikan matan. Tak sempat kita nak hafal. Tapi insyaAllah sekadar lewat sebulan itu masih lagi dimaafkan kan? Kalau lewat sampai 6 bulan, payahlah. Sebab kita lepas ni kalau ada rezeki kita nak baca kitab lebih tinggi ya? Kitab Syarhu Imam Al-Hattab Al-Maliki Ala Al-Waraqat. Syekh Said pesan kat saya, habis waraqat sambung dengan Syarhu Imam Al-Hattab yang namanya Qurratul Ain. Habis Qurratul Ain, Syekh Said kata baca kitab Ghayatul Ma'mul. Lepas Ghayatul Ma'mul tu kita dah boleh main dah, insya-Allah. Maknanya kalau kita dah kuasai Ghayatul Ma'mul dengan baik, kami baca Ghayatul Ma'mul 5 kali khatam. Tapi secara amanahnya saya juga tidak dapat merasakan saya faham sepenuh. Masa mengaji faham, bila kita baca balik kadang-kadang tak boleh tangkap juga. Sebab kitab dia agak mencabar. Tapi kalau kita boleh kuasai dengan baik, dia adalah, kata Syekh Said, pintu kepada kitab Jam'ul Jawami'. Siapa yang boleh kuasai kitab Ghayatul Ma'mul, insya-Allah dia selepas itu dia ada kemampuan untuk masuk ke dalam kitab Jam'ul Jawami'. Kitab tinggi tu sebenarnya ilmu usul fiqh. Jadi kita mulakan dengan itulah. Saya target mungkin ni Ghayatul Qurratul Ain mungkin masa 2 tahun ataupun 2 tahun setengah. Ghayatul Ma'mul mungkin 3 tahun, 3 tahun setengah. Serahlah umur kita ke Tuhan ya. Kita serah umur kita ke Tuhan. Tapi yang paling penting basic dah habis. Siapa yang dia nak sambung dengan usul fiqh, dia nak dalam lagi dengan usul fiqh, kita baca teruslah. Siapa yang kata khalas saya cukup dengan waraqat saja, tak nak dah, cukup dah tu, saya nak kuasai bidang lain. Dia minat pada fiqh, dia nak main dengan fiqh, silakan. Sekurang-kurangnya lapis 1 ni selesai semua. Lagi elok 2 lapis, baru gagah sikit lah. Kalau dia nak pilih mana-mana madah untuk dia kuasai, lepas tu dia dah gagah sikit. Tapi kalau siapa yang nak kuasai ilmu usul fiqh secara khusus, insya-Allah kita akan baca 3 kitab ni secara tertib yang begitu. Setakat ni saya baca kitab Ghayatul Ma'mul, kitab Qurratul Ain dengan sahabat-sahabat yang dah khatam waraqat tahun lepas. Kami dah baca dekat setahun, baru sampai pada matan wal majazu imma ayyakuna bi ziyadah aw nuqsan aw naqlin aw isti'arah. Baru sampai kepada fal majazu bi ziyadati mislu qawlihi ta'ala. Kita baca dekat setahun ni. Daripada dia masih di awal tapi bila kitab semakin besar, huraian dia agak terperinci. Jadi kita nak faham pun mengambil masa. Tapi khairan insya-Allah sikit-sikit kita tidak terdesak-desak itu, dan kita pun tak ada nak kena kejar-kejar waktu Kita, kalau siapa nak buat master PhD lagi selesai, dia letak 20 tahun depan mata dia, 20 tahun untuk khatam kitab ni sendiri, terus dia tak ada masalah. Yang jadi masalah 4 tahun nak khatam semua kitab itu, yang jadi terkejar, dia tak akan dapat semua. Kalau dia dapat khatam pun dia tak dapat faham dengan baik. Sebab otak kita ni dia ada had dia. Kalau kita sumbat, pening dia ada waktu kena berehat, sambil baca minum syai Jadi insya-Allah kita harap-harap moga adik-adik yang dirahmati Allah dapat kuasai kitab asas dengan baik, lebih baik daripada saya dengan kawan-kawan yang lain, dan dapat menguasai kitab-kitab lebih tinggi Macam sahabat-sahabat kita yang sekarang ni dengan Syekh Abdullah Izzuddin mereka akan khatam, mereka baca Syarhu Ibn Qasim Al-Qazi dalam masa setahun dah. Dan tempoh setahun dia dah baca. Dalam 3-4 mawazah lagi dia akan khatam kitab Syarhu Ibn Qasim Al-Ghazi dari awal kitab sampai habis.
Dan selepas tu mereka akan naik kepada kita al-iqna'. Setelahlah iqna' daripada mula sampai habis. Yang saya pun tak pernah baca iqna' daripada mula sampai habis. Maknanya insya-Allah generasi adik-adik lebih baik daripada kami. Tapi kita tengoklah siapa lagi baik lah kan? Kita nak tanding jugalah kan. Fastabiqul khairat kan? Jadi mereka akan baca al-iqna'. Maknanya mungkin ambil masa 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Saya kata dengan Syekh Allah Izzuddin, dah tak ada had lah. Kalau Isyarah Ibn Qasim Ghazni, kita letak had juga nanti pun setahun. Maknanya Syekh baca tidaklah terlalu dalam, tapi sekurang-kurangnya kitab tu mereka faham. Tapi kita iqna' perbahasan di dalam kan? Jadi kita letak masa serah kat Syekh lah. 4 tahun, 5 tahun tu pulang Syekh. Syekh akan main kitab tu dengan belajar-belajar. Dan adik-adik sepatutnya kalau dah habis dengan Ustaz Nazrul nanti, kita sambung terus dengan Syekh Abdullah Izzuddin. Saya dah sebut dengan Syekh Abdullah. Adik-adik terlambat sikit sebab Ustaz Nazrul baru ni adik exam semua, jadi ada banyak perkara yang beliau terpaksa tumpukan peringkat awal. InsyaAllah dalam tempoh mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan ni beliau akan cuba khatamkan. Nanti habis dia khatam dengan Ustaz Nazrul, Syekh Abdullah akan sambut adik-adik semua dengan kitab Syarh Ibn Qasim Al-Ghazni. Fiqh kena main sebab di Malaysia keperluan kita fiqh. Usul fiqh orang tak tanya so, orang tak buat kuliah maghrib baca kitab Waraqat. Ada satu tempat je kuliah maghrib dia baca Syarhul Mahalli 'ala al-Waraqat di Terengganu. Terkejut saya dahsyat jadi kampung tu mendahsyat betul lah dia orang baca kuliah maghrib kitab bacaan ni Syarah Mahalli. Saya rasa itulah satu-satunya tempat di Malaysia yang kalau di sekolah mungkin ada, di pondok-pondok mungkin ini kuliah maghrib di surau. Dahsyat lah ya. Jadi kita harapnya ialah kalau secara adatnya payah sikitlah masyarakat kita, tapi kitab fiqh dah orang memang nak, sebab itu yang masyarakat perlukan. Masyarakat bukan nak perlukan tahu ilmu alat. Yang nak kena tahu ilmu alat ni siapa? Muallimun, asatizah. Mereka yang kena tahu sebab mereka nak baca kitab, mereka nak bertalaqi dengan masyayikh. Ada pun masyarakat yang mereka nak yang ni halal ke tak halal. Lepas tu dari segi akidah, kalau ada tiba-tiba isu akidah, mereka nak tahu penjelasan. Okey. Tapi dari segi yang sangat-sangat diperlukan kepada masyarakat, memang fiqh lah. Sampai Syekh Said kata 3 ilmu yang memang saya bagi pendapat Syekh Said, kata Syekh Said 3 ilmu memang kamu kena kuasai untuk zaman hari ini. Bahasa Arab, sebab kita yang belajar agama mesti kena faham bahasa Arab dengan baik, baru kita boleh masuk kitab-kitab yang pelbagai, baru kita boleh talaqi, baru kita boleh faham kalam syuyukh. Yang kedua, usul fiqh. Sebab apa? Sebab apa usul fiqh? Sebab kita nak faham fiqh. Yang ketiga adalah fiqh. InsyaAllah saya harapkan generasi adik-adik lagi baik daripada generasi kami. Tapi kami akan melawan juga lah. Walaupun kami terlewat. Saya baca Waraqat dah umur berapa adik-adik baru sampai setahun 2 dah baca kitab-kitab yang saya tak pernah baca masa umur adik-adik. Tapi tak apa, kita bertanding. Tengok siapa mati dulu kan. Lepas tu siapa alim lebih alim sebab fasal la hasad illa fi rajulain, la hasada illa fi isnatain, rajulin atahu Allahu malan fasulita ala halakatihi bil haqq wa rajulin atahu Allahu hikmatan fi riwayat al-ilma fa huwa yaqdi bihi wa fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Hikmah tu sebagai ulama tafsirkan adalah ilmu. Sebagian ulama tafsir Al-Quran dan juga As-Sunnah itu adalah hikmah. Jadi kita boleh berdengki lah. Saya dengki dengan adik-adik, tapi bukanlah berdoa ya Allah hancurkan pokok ni, bukan. Kita berdengki dengan maksud kita nak bertanding siapa lagi baik. Okey. Selesai kita punya mukadimah, tak tahu macam boleh masuk tu. Sekarang kita masuk kepada tajuk usul fiqh yang nak kita bincang pada hari ini. Pertemuan lepas kita telah bincang tentang isu tidak disyaratkan inqiradul asr. Maknanya apabila para ulama yang telah sepakat pendapat mereka, ulama-ulama yang sampai ke tahap ijtihad, apabila semua ulama-ulama mujtahid telah bersepakat terhadap satu pendapat, maka telah berlakulah ijma', dan mesti pendapat itu dipegang sampai bila-bila. Itu berdasarkan pendapat yang kuat, iaitu mereka tidak mensyaratkan kena ada kematian semua mujtahid tadi. Ada juga ulama mensyaratkan kena mati semua mujtahid tadi. Sebab selagi dia hidup mungkin dia akan berubah pendapat. Dan bila dia berubah pendapat, maka dia berhak untuk berubah pendapat. Bila dia berubah pendapat, maka terbatallah ijma'. Sebab ijma' kesepakatan tanpa khilaf.
Jadi bagi sebagian ulama mensyaratkan kena meninggal semua mujtahid. Bila meninggal semua mujtahid, bukanlah maknanya bila berlaku ijma' kerajaan kena pastikan mereka meninggal. Bukan, mereka telah pun berijma', jom kita tangkap dia dan kita bunuh semua supaya berlaku ijma'. Bukan begitu maksudnya. Tapi tidak dinamakan kesepakatan mereka tadi sebagai ijma', melainkan setelah semuanya meninggal dunia dan tidak ada seorang pun yang patah balik kepada pendapat lain. Tidak ada seorang pun yang tukar kepada pendapat lain. Itu yang dimasukkan dengan inqiradu al-asr. Dan dalam pertemuan lepas ni kita bincang fa in kunna inqiradul asri syartun, kan? Fa in kunna inqiradul asri syartun fa yu'tabaru qawlu man ulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli ijtihad wa lahum ay yarji'u an zalik. Jadi kalaulah kita berpegang dengan pendapat yang muqabil as-sahih, pendapat yang marjuh, yang mengisyaratkan kena inqiradul asr, mati semua mujtahid, barulah dianggap ijma' tadi adalah ijma' yang betul-betul absah, ijma' yang betul-betul menjadi. Bagi mereka, kalaulah selagi dalam tempoh belum mati semua orang mujtahid tadi, muncul mujtahid baru, kena tanya juga mujtahid baru tadi apa pendapat mereka terhadap masalah yang mujtahid lama telah sepakat. Kalau mujtahid baru tadi berbeza pendapat, maka terbatallah ijma' sebab berlaku khilaf. Kalau mujtahid itu sepakat, okey, kita pun kena tunggu juga mujtahid baru tu meninggal bila. Kena tunggu semuanya meninggal. Dan kalau kita berpegang juga dengan pendapat muqabil as-sahih, maka ketika itu ulama yang berpegang dengan pendapat muqabil sahih dalam isu ijma' ini, mereka akan mengatakan setiap mujtahid yang telah bersepakat tadi, selagi mereka masih hidup, mereka berhak untuk menukar ijtihad mereka, menolak apa yang telah mereka sepakat tadi. Kalau mereka setelah bersepakat, tiba-tiba setahun, 2 tahun lepas tu ada yang bertukar fikiran dengan sebab ijtihad yang baru, dengan sebab memahami dalil yang baru, lalu dia berubah pendapat, maka itu hak dia dan tak boleh dihalang. Ini adalah berdasarkan pendapat muqabil as-sahih. Tapi kalau ikut pendapat sahih, tidak diiktibar mujtahid baru yang muncul selepas ijma'. Tak perlu kena ambil pendapat dia untuk pastikan ijma' itu absah atau tidak. Dia lahir ke, dia tak lahir ke, dah berlaku ijma', kalau dia jadi mujtahid lepas tu, dia kena ikut ijma'. Yang kedua, apabila mujtahid telah bersepakat, semua mujtahid sepakat dengan satu pendapat, haram mana-mana mujtahid tersebut untuk tukar pendapat lain, tukar kepada pendapat lain. Okey, sebelum kita masuk kepada macam mana cara bentuk ijma', wal ijma'u yasihhu biqaulihim wa bifi'lihim wa biqaulil ba'd wa fi'lil ba'd wa intishari zalika wa sukutil baqina anhu. Ada siapa-siapa nak tanya soalan sebelum kita masuk? Ada yang hadir tanya mesej kepada saya, tanya mesej tentang, bagus tu, dia tanya nak minta kepastian kalau macam ni apa yang berlaku, mesej WhatsApp. Tapi saya lebih suka kalau dalam majlis ditanya, supaya orang lain dapat manfaat pada soalan tadi. Sebab kadang-kadang orang tak terfikir soalan yang kita fikir. Bila kita tanya, orang pun terfikir dengan sebab soalan kita. Lalu bila jawapan diberikan, semua dapat manfaat. Tapi kalau saya mesej kat dia, dia je lah dapat. Okey, siapa nak tanya soalan? Baik. Tak ada siapa nak tanya dah. Mungkin yang tanya di WhatsApp tu dah faham. Tak ada siapa nak tanya. Rasanya ada yang tanya saya kat WhatsApp ni. Akhwat ada mikrofon di belakang dia. Kalau nak guna boleh pegang mikrofon. Kita letakkan mikrofon dah, sebab takut akhwat tertekan nak tanya soalan tapi tak ada mikrofon. Tapi suara perempuan tidak aurat. Suara perempuan berdasarkan pendapat yang kuat tidak aurat. Mereka tidak berdosa kalau dia meninggikan suara. Ada rasa keputusan, ada rasa keperluan lah. Tapi kalau dia mengada-ngadakan suara dia, ketika itu jadi berdosa, sebab menyebabkan orang lain terfitnah. Sama juga orang lelaki mengadakan suara supaya orang perempuan jadi terfitnah, jadi orang perempuan jadi tertarik, juga berdosa. Bukan orang perempuan saja, orang lelaki bersama. Sebab orang lelaki fitnah kepada perempuan, perempuan adalah fitnah kepada lelaki. Bila Syekh Yusri hurai hadis, ad-dunya hulwat, inna ad-dunya hulwatun khadira wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Syekh Yusri, ketika itu Nabi sedang berbicara dengan orang lelaki.
Lalu Nabi pun kata, fattaqud dunya, wahai para sahabatku, wahai kaum muslimin, takutlah kepada dunia dan takutlah kepada orang perempuan. Maksudnya takutlah tipu daya orang perempuan. Sebab orang lelaki boleh jadi rosak dengan seorang perempuan. Jadi kata Syekh Husri, maka begitu jugalah kepada golongan wanita, kita sebut kepada mereka, fattaqu ad-dunya atau fattaqina ad-dunya wa taqina ar-rijal. Sebab lelaki juga boleh merosakkan wanita. Okey, ada siapa nak tanya soalan? Kalau tak ada, saya masuk terus. Okey, kalau tak ada, khairan insya-Allah. Qala rahimahullahu azza wa jalla Imamul Haramain Al-Mahalli, Imam Muhammad Al-Mahalli. Terdapat saya nak kata cepat tu. Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jalla. Mahalli di Mahallah Kubra, dekat dengan Tonton. Al-Juwaini tu belah-belah Iran sana. Jauh sangat tu. La haula wala quwwata illa billah. Qala Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jalla, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'il waraqat wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Bisanadina ilaihi qala wal ijma'u yasihhu biqawlihim wa bifi'lihim wa biqawlil ba'di wa fi'lil ba'di wa intishari dhalik wa sukutil baqina anhu. Ijma', setelah kita tahu syarat-syarat ijma' secara kasar ni, kalau buka kitab yang lebih tinggi macam-macam lagi, tapi secara kasarnya untuk setakat ni kita dah tahu dah inqiradul asl syarat ke tidak. Okey, selesai. Baik, kita beralih pula macam mana bentuk ijma'. Mesti semua kena bercakap ke? Kita panggil semua ulama mujtahid, tak ada siapa pun yang tertinggal, semuanya hadir. Tanya satu soalan, mesti semua mengeluarkan pendapat? Kalau dua orang lah kena bercakap, menyatakan pendapat dia, baru dianggap ijma' kalau sepakat? Atau macam mana? Kata para ulama kita tak disyaratkan perkara tersebut. Kenyang pula tu kan, minta maaf Kalau orang Mesir aib takarruk ni aib. Kalau orang Melayu kita kadang-kadang biasa je gitu Kalau dia keluar tu minta maaf lah Dia kalau takarruk ni sama ada kenyang sangat atau perut kosong pun boleh jadi takarruk juga Jadi sahabat boleh takwil lah, saya punya takarruk tadi sebab saya kenyang ke sebab saya apa mungkin pertama Okey, apabila semua mujtahid telah hadir dalam majlis katakan, tapi tak disyaratkan mesti ada majlis Kalau satu orang rajin pergi jumpa setiap mujtahid, dia tak buat majlis himpunkan semua mujtahid, tapi dia kenal pasti siapa mujtahid zaman tu, dan akhirnya dia kenal pasti mujtahid zaman tu hanya ada 10 orang. Dia pun pergi jumpa 10 orang, tanya pendapat. Takdir Allah Ta'ala 10 orang, tak kira lah mereka ni dalam satu grup WhatsApp ke tidak, terpulang lah. Ke 10 sama pendapat, maka berlakulah ijma'. Okey, itu kalau pergi jumpa. Kalau buat dalam majlis atau sebagainya, jadi bila keadaan ijma' tu boleh berlaku? Bila dianggap ijma' telah berlaku? Adakah semua kena bercakap? Atau macam mana? Imam Al-Haramain sebut ijma' yasih, maksudnya yajuz, ai sah ijma'. Ijma' apabila semua ulama sepakat tadi, ulama mujtahid sepakat, maka sah berlakunya ijma' tadi biqaulihim, dengan sebab ucapan mereka. Biqaulihim sini maksudnya biqaul al-mujtahidina kullihim. Maknanya semua mujtahid cakap. 5 orang di zaman tu katakan mujtahid, dan 5 orang cakap lah, semua minta semua masing-masing keluarkan pendapat lah. Jadi seorang pegang mikrofon, mari orang kedua, saya bukan nak ikut pendapat tadi sebab mujtahid ada pegang pendapat mujtahid lain. Saya pun sama pendapat, cuma saya bukan tiru dia, saya punya pendapat. Dah betul sama dah buat macam. Orang ketiga pun sebut benda yang sama, orang keempat pun sebut benda yang sama, mujtahid terakhir yang nombor 5 pun sama. Jadi berlaku ijma' dengan sebab semuanya mengucapkan pendapat, dan pendapat mereka kebetulannya sama. Setelah mereka berbincang, mereka sepakat, maka berlakulah ijma' secara qaul. Wa bi fi'lihim, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ijma' juga boleh berlaku dengan cara macam mana? Dengan semua mujtahid tadi, dia tak bercakap,
tapi mereka melakukan perbuatan yang menunjukkan mereka setuju dengan satu perkara, dan semuanya buat benda yang sama. Contoh, orang tanya kepada orang alim, Syekh, apa hukum kita makan daging seladang? Lepas tu mujtahid pertama kata kat anak dia, nak, tolong buat gulai seladang yang kita masak semalam. Terkejut orang ni. Lepas tu dia makan tu. Fadal. Si yang bertanya ni baru nak tanya, apa hukum makan daging seladang? Mujtahid tadi rupanya dah masak dah semalam ni, dan dia makan depan-depan si yang bertanya tadi. Lepas tu, dahsyat. Orang yang bertanya pun pergi jumpa mujtahid yang kedua dan minta penjelasan. Syekh, apa hukum makan daging seladang? Yang Syekh tu tengah makan sate. Syekh kata, ni sate seladang nak tahu. Dia sedang ngap-ngap tu. Yang tadi masak gulai, yang ni makan daging seladang yang dibuat secara sate kan. Jumpa mujtahid ketiga tu, dia dibuat asam tumis pula kan. Tapi masing-masing tak kata daging seladang halal atau haram, tapi mereka makan. Masing-masing melakukan perbuatan yang menunjukkan apa pendapat mereka. Bila makan macam halal lah. Mujtahid tadi bagi mereka ia halal. Bila dijumpa dengan 5 mujtahid, katakan zaman tu ada 5 orang, 5 makan seladang. Jadi apa maksud dia? Berlaku ijma' bahawa seladang halal dimakan. Tapi mujtahid dia tak keluarkan kenyataan. Dia tak keluar kenyataan, dia tak dia tulis dalam Facebook seladang halal atau haram. Cuma dia memang suka makan seladang. Tiap hari seladang je. Tapi tak kena darah tinggi pun. 5 begitu. Maka berlakulah ijma' secara fi'al. Maksudnya wa bi fi'lihim ay jami'uhum fa'alu fi'lan yadullu ala sihhati syai' au butlanihi. Kalau yang mula-mula tadi semua bercakap, semua keluarkan pendapat, dan akhirnya pendapat mereka sama semuanya. Kalau yang kedua, mereka tak bercakap, tapi mereka melakukan perbuatan yang menunjukkan mereka meredai perbuatan tersebut. Jadi berlaku juga ijma' secara perbuatan. Wa biqaulil ba'di wa fi'lil ba'd. Cara ijma' yang ketiga, wa biqaulil ba'di wa fi'lil ba'di. Sebahagian ulama bila ditanya tentang hukum makan seladang tadi, katakan ada 5 orang mujtahid, orang bertanya kepada 5 masyayikh ni, apa hukum makan daging seladang? 3 orang mujtahid kata halal. 2 orang lagi tak sempat tanya, Syekh fadal, ni daging seladang sedap. Dua-dua, yang seorang buat sate, seorang masak gulai. Jadi apa yang berlaku? Sebahagian mujtahid bercakap dengan jelas hukum makan seladang. 2 orang mujtahid lagi dia tak sempat sebut seladang tu apa hukum, tidak, dia makan terus. Jadi ada mujtahid yang melakukan perbuatan, ada mujtahid yang menyatakan hukum bagi perbuatan tersebut secara jelas. Maka berlaku juga ijma' dengan cara sebahagiannya bercakap, sebahagiannya melakukan perbuatan yang sepakat dengan kenyataan ucapan mujtahid yang bercakap. Tapi kalau ada mujtahid kata seladang haram, jumpa mujtahid kedua, Syekh, apa hukum makan seladang? Semalam saya hentam makan seladang 3 kilo. Berlaku ijma' atau tidak? Tak berlaku ijma'. Sebab ada mujtahid kata haram, ada mujtahid makan terus. Jadi ketika itu tidak berlakulah ijma'. Sebab ada yang kata halal, ada yang melakukan perbuatan, ada yang kata haram, ada yang melakukan perbuatan yang zahirnya difahami bahawa makan seladang adalah halal. Dalam isu ijma' tidak berlaku percanggahan. Ada yang makan, ada yang jawab dengan terang-terang seladang adalah halal dimakan. Itu jenis yang ketiga. Wantishari zalik. Wantishari zalik. Apa maksud intishari zalik? Zalik ini balik kepada qaulil ba'di au fi'lil ba'di. Itu yang dimasukkan dengan zalik di sini.
Wa intishari zalika, intishari zalik sebahagian perbuatan sebahagian mujtahid tersebar. Masuk khabar 3 orang mujtahid kaki makan seladang, tersebar ke seluruh pelosok dunia. 3 orang mujtahid kaki makan seladang. Dia mujtahid zaman tu ada 5 orang je. Lalu pemberita pun jumpalah mujtahid yang lagi 2 orang. Syekh, apa pendapat Syekh tentang makan daging seladang? 3 orang lagi tu memang kaki seladang lah. Bagi pendapat Syekh ni macam mana? Dia senyap. Dia tak kata apa. Sukut. Halal pun tak sebut, haram pun tak sebut. Senyap. Jadi adakah berlaku ijma' atau tidak? Berlaku. Sebab as-sukut alamatu ridha. Bila dia senyap, maka menunjukkan dia ridha bahawa makan seladang adalah halal. Kalau haram, dia akan sebut, saya tak setuju. Ada pula boleh makan seladang, haram makan seladang, contohnya. Jadi ketika itu tidak berlaku ijma' lah. Tapi kalau dia senyap, sebahagian mujtahid makan, sebahagian lagi senyap, tak cakap apa. Atau sebahagian mujtahid sebut dengan jelas hukum makan seladang. Seladang ni, makan seladang tu adalah halal. Sebagai mujtahid sebut, ketika 3 orang mujtahid sebut makan seladang adalah halal. Tanya lagi 2 orang mujtahid, macam mana Syekh? Apa pendapat Syekh? Dia senyap ni. 2 orang lagi senyap. Maka berlakulah intishari zalik wa sukutil baqina anhu. Wa sukutil baqina anhu. Senyap yang berbaki tentang perbuatan sebahagian mujtahid, ataupun senyap mereka tentang ucapan sebahagian mujtahid. Jadi ijma' boleh berlaku dalam 4 keadaan ini. Sama ada semua mengucapkan kalimah yang sama, semua 5 mujtahid kata makan seladang halal, atau pemberita nak tanya pendapat seorang mujtahid dalam isu makan seladang, dia pun dipanggil dalam satu sidang media. Tak sempat sidang media buat, dia kata kejap kami lapar nak makan sekejap. Lepas tu seorang mujtahid, Syekh, ada buat ni seladang masak rendang ni. Betul. Oi, sedap ni. Semua pakat makan. Pemberita nak tanya hukum makan seladang. Tengok tu, dia pun makan tu. Jadi berlaku ijma'. Dan tanya dah faham dah. Sebab memang 5 makan seladang. Jadi berlaku ijma' dengan al-fi'. Atau sebahagian kata halal, sebahagian tak kata apa tapi makan. Dan contoh kita tadi, bila katakan seorang mujtahid bawa seladang rendang tadi, jumpa, betul. 3 makan, 2 lagi tak makan. Jadi 3 orang mujtahid, kenapa Syekh dia tak makan apa? Bagi kita haram ke? Tak. 2 kata tak, seladang halal. 2 kata halal tapi tak makan. 3 lagi makan terus. Baru tak makan. Dia kata, ana ada masalah sikit gigi ana. Punya ada masalah kesihatan. Bukan isu halal tak halal tu, isu gigi dia. Takut masa dia makan dengan gigi dia tercabut. Sebab seladang keras. Itu maknanya ada jugalah sarih daripada mereka tu, sama ada perbuatan ataupun dengan cara ucapan. Atau yang berlaku, sebahagian mujtahid makan, mujtahid lain tak kata apa. Atau sebahagian mujtahid cakap hukum makan seladang ni adalah halal, mujtahid lain senyap tak kata apa. Maka berlaku juga ijma'. Ijma' yang terakhir ini dikenali dengan nama ijma' sukuti, ijma' senyap, ijma' secara senyap. Maknanya ada yang sebut halal, yang lain senyap. Atau ada yang makan seladang, yang lain tak kata apa. Maka berlakulah ijma' sukuti. Jadi wantishari zalik ay wantishari qaulil ba'di au intishari fi'lil ba'di. Ketika saya tulis saya salin balik nuskah matan waraqat,
Saya faham daripada kenyataan Imam Al-Haramain nak beritahu ada 4 keadaan. Maknanya ijma' boleh berlaku apabila semua. Lepas tu kalau tengok dalam kitab yang saya tahqiq, saya buat 4 bold tu, 4 bulatan. Maknanya ijma' boleh berlaku dengan salah satu daripada 4 perkara ni. Tapi kalau kita baca kitab sebagian para ulama', ataupun kita boleh kata rata-rata para ulama' kita, mereka memahaminya dengan 3 cara. Biqaulihim satu, wa bifi'lihim satu. Yang ketiga, biqaulil ba'di wa fi'lil ba'di wa intishari zalika wa sukutil baqina anhu. Itu satu keadaan. Maknanya mereka faham macam mana? Mujtahid ada 3 jenis. Mujtahid yang bahagian ketiga ni, jenis yang ketiga bagi mereka ada satu keadaan macam mana? Mujtahid ada 3 kelompok. Satu kelompok senyap tak kata apa. Satu kelompok makan daging seladang. Satu kelompok cakap daging seladang halal. Jadi mujtahid ada 5 orang. Seorang makan, seorang cakap, oh memang daging seladang ni saya pernah buat kajian, halal dimakan. 3 lagi senyap. Jadi ini juga dinamakan ijma' sukuti. Jadi kefahaman sebagian ulama' kita sebenarnya ada 3. Biqaulihim satu, wa bifi'lihim 2. Yang ketiga, wa biqaulil ba'di wa fi'lil ba'di wa intishari zalika wa sukutil baqina anhu. Cuma saya memahaminya tidak menjadi masalah kalau kita kata boleh berlaku secara 4. Lepas tu saya buat 4. Kerana boleh berlaku mujtahid terbagi kepada 2. Yang lain satu makan, satu kumpulan makan, satu kumpulan cakap bahawa hukum makan daging seladang adalah halal. Jadi berlaku juga ijma'. Jadi ketika itu mujtahid hanya ada 2 kumpulan je. Satu kumpulan kata halal, satu kumpulan bedal terus daging seladang. Jadi ketika itu berlaku ijma'. Cuma ijma' ketika itu bukan ijma' sukuti. Kalau mujtahid terbagi pada 2 golongan saja, satu yang makan, satu yang bercakap, dalam contoh kita tadi, tidak berlaku ijma' sukuti. Sebab tidak berlaku sukut. Yang berlaku adalah sarih. Yang sarih, yang cakap dengan jelas. Yang makan betul. Maksudnya tahulah benda itu halal. Cuma saya fahamnya wantishari zalik, iaitu wantishari zalikal qaul atau zalikal fi'l. Maknanya yang berlaku adalah wantishari zalik, iaitu sama ada mujtahid ketika itu ada 2 golongan saja. Ada yang bercakap bahawa seladang halal, yang lain semua senyap. Atau yang lain ada sebahagian mujtahid makan, yang lain semua senyap. Atau ada yang makan, ada yang senyap, ada yang cakap. Jadi yang ketiga tu dia yang terakhir tu dia lebih dia ada satu unsur, iaitu ada yang senyap, ada yang senyap. Jadi subhanallah, matan yang sama tapi kita boleh faham dengan 2 cara. Dan kesemuanya betul insya-Allah. Yang saya faham insya-Allah juga betul, sebab dia tidak mengganggu cara bentuk ijma'. Ini sebagai tambahan supaya kita tak terkejut kalau kita baca syarah. Kita akan nampak seakan-akan ada 3, sedangkan saya buat sini ada 4. Sebab saya nampak kalau kita sebut 4 itu lebih jelas, lebih jelas. Wallahu a'lam. Okey. Selesailah bab ijma'. Habislah kita bab ijma'. Sekejap je, sekejap je ijma' dalam matan waraqat. Dalam matan waraqat habislah perbahasan ijma'. Habis kita baca apa sekarang? Kita baca perbahasan baru, iaitu qaulul wahidi minas sahabah. Adakah ucapan sahabat dalil atau tidak? Sekarang kita masuk tajuk baru. Sebab kenapa dimasukkan tentang qaul wahid minas sahabah? Sebab mungkin hikmah dia. Sebab qaul wahid ini dia termasuk di antara dalil yang khilaf. Kalau kita tengok sebelum ni Imam Haramain sebelum tajuk tentang ijma' bincang apa? Tentang Al-Quran, sunnah, dibincangkan Al-Quran dan juga sunnah. Jadi itu adalah merupakan dalil-dalil yang disepakati. Adapun tentang ucapan seorang sahabat, itu termasuk perbahasan yang tidak berlaku kesepakatan di kalangan para ulama. Jadi kalau kita tengok dalam matan waraqat, dalil-dalil yang tak disepakati ini akan disentuh di belakang nanti. Tapi kenapa Imam Haramain sebut tentang isu qaulul wahid minas sahabah di sini selepas isu ijma'? Mungkin wallahu taala a'la wa alam, munasabahnya adalah ijma' ni secara kebanyakannya berlaku pada zaman sahabat. Selepas wafatnya Nabi, zaman sahabat itulah yang banyak berlaku ijma'. Zaman Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar secara khusus.
Bila zaman Sayyidina Osman, mujtahid dah mula keluar daripada Madinah. Mereka terlibat dengan perang, mereka mula berdiam di tempat-tempat yang jauh, tinggal di Damsyik, tinggal di Syria, tinggal di Yaman, ada yang tinggal di Mesir, kan? Dengan sebab mereka berjihad dan sebagainya. Maka ketika itu nak berlaku ijma' dah sukar dah. Zaman tu bukan ada WhatsApp, ada grup sahabat-sahabat Nabi, apa pun semua tanya dalam situ. Tapi pada zaman Sayyidina Abu Bakar, semua mujtahid berada di Madinah, di kalangan sahabat. Pada zaman Sayyidina Umar juga begitu. Bahkan Sayyidina Umar tak bagi mujtahid ni keluar daripada Madinah. Semua kena duduk dengan Sayyidina Umar. Sebab timbul apa benda pun Sayyidina Umar nak tanya pendapat mereka. Jadi kalau kalau ada masalah-masalah baru yang berkaitan, yang memerlukan kepada pendapat fiqh, Sayyidina Umar tak nak ijtihad seorang-seorang. Nak dengar, saya ijtihad saya begini, kamu yang ijtihad macam mana? Jadi kebanyakan ijma' berlaku pada zaman sahabat, khususnya pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan juga zaman Sayyidina Umar. Apabila kita selesai buat ijma' dan kita mengetahui kebanyakan ijma' berlaku pada zaman sahabat, mungkin orang timbul soalan, okeylah, selesai kita buat ijma', saya nak tanya soalan, sahabat tu sendiri, setelah kita tahu kebanyakan ijma' berlaku pada zaman sahabat tu sendiri, ucapan ni dalil ke tidak? Sebab mereka ni hidup dengan Nabi, faham apa yang Nabi lakukan, mereka baca ayat Quran, mereka faham sungguh sebab mereka melihat bagaimana peristiwa penurunan Al-Quran itu. Peristiwa-peristiwa berlaku dengan sebab tu turunnya Al-Quran. Bila Nabi sebut satu ucapan, mereka tahu apa sebab Nabi sebut kataan tu, apa kisah di belakang, semua mereka tahu. Jadi adakah bila para sahabat keluarkan pendapat fiqh, wajib kita pegang pendapat mereka atau tidak? Jadi dengan sebab itulah terus didatangkan perbahasan isu qaul sahabah selepas isu ijma'. Ini apa yang saya fahamlah. Wallahu a'lam bis-shawab. Sebab selepas isu ijma' dia akan ada satu kemiripan dengan sahabat. Sebut ijma' kita akan teringat dengan sahabat, sebab kebanyakan ijma' berlaku zaman sahabat. Jadi bila sebut tentang sahabat pula, kita akan terfikir satu soalan. Adakah sahabat tu sendiri, ucapannya, perbuatannya adalah dalil? Mari kita kata, apa ni Syekh, entah buat macam ni, sahabat tak buat. Apa ni Syekh, entah buat macam ni, sahabat tak bagi, sahabat Nabi tak bagi. Adakah sahabat itu dalil atau tidak? Maka dibincangkan tajuk di sini. Bab ijma' selesai ya? Ada siapa nak tanya pasal ijma' sebelum kita masuk kepada qaulu sahabi? Begitu mudahnya ijma' sampai kita pun tak tahu nak tanya apa kan? Okay, Alhamdulillah. Tapi kalau siapa yang ada soalan, jangan malu Antara benda yang banyak masyarakat kita tekan, jangan malu. Dan Syekh Said Syahtu sering sebut perkara ni. Dan Syekh Said selalu puji Syekh Amin, Ustaz Amin rahimahullah, daripada Muhammad Amin daripada Kelantan rahimahullah azza wa jalla. Antara sahabat kami yang sama-sama belajar dengan Syekh Said dulu. Akhirnya Allah panggil beliau pulang ke buminya di hari Asyir, orang Kelantan. Ustaz Amin ni, dia tanya soalan tu, kadang-kadang saya pun tergelak. Dalam hati tu jahat jugalah, yang ni pun tak tahu. Kadang-kadang beliau tanya soalan tu, orang lain ada yang sampai tergelak kan. Ada yang tahan muka kan, tahan muka nak tergelak. Ada yang memang gelak semua. Saya antara yang selalu juga tergelak kan. Lucu soalannya. Dan Syekh Said selalu tanya, Amin, Muhammad Amin, kamu faham berapa persen? Saya tak faham Syekh, saya hanya faham 20%. Yang lain saya tak faham. Tak malu tanya tu. Kalau kita lah, saya tanya faham, insyaAllah faham. Padahal banyak yang tak faham, tapi segan. Beliau tak, beliau cakap sorry, faham tak? Tak faham. Berapa banyak yang faham? 20%. Syekh urai lagi. Sekarang ni mana? Sekarang ni dah faham sikit 70%. Okey, khalas, Alhamdulillah. Lagi 30% tak apa. Walaupun tak faham, insyaAllah lepas-lepas ni akan faham. Sampai Syekh kata, Syekh Muhammad Amin ni umpama apa? Fa'rut tajrubah. Umpama orang kata apa? Tikus kajian. Kalau Ustaz Muhammad Amin faham dah orang lain insyaAllah. Beliau peringkat awal, Allah yarhamu, berat juga nak faham tu. Bila macam ilmu usul fiqh, benda yang baru. Jadi bagi orang Malaysia kita, bila mula-mula belajar dengan Syekh Said Syahtu, bila dia terang tu, nampaklah nampak tak faham tu, tapi tak malu. Cuma saya lah pula, sebab saya mungkin sebab dah baca banyak lama dengan Syekh Said, jadi
Sampai saya kata takkan minta maaf. Kita terlupa orang lain baru start belajar usul fiqh. Cuma sekarang satu kelas dengan kita kan, dengan Syekh Said. Lama punya lama, soalan dia sudah berubah. Soalan dia sampai saya kata, wow, saya pun tak terfikir soalan. Kita nak gelak pun dah tak berani dah. Akhir-akhir hayat beliau, saya nak gelak pun dah tak berani. Sebab soalan ni mati, soalan ni wajib. Soalan ni menunjukkan beliau sudah berubah daripada pelajar yang biasa-biasa, sudah menjadi pelajar yang luar biasa dalam kefahaman. Sampai di saat-saat akhir bila saya tanya pendapat Syekh Said Shaltut, siapa ya Syekh saya nak minta mengajar di Luar Jawi untuk baca Matan Warakat, sebab saya dah baca Matan Warakat lama dah kan? Saya kalau boleh, sebab masa pun saya sebab nak kena baca kitab yang selepas Warakat lagi apa semua, jadi ingin nak bedak sikit. Saya dah baca Warakat 2-3 generasi, ingat nak panggil orang lain untuk baca Warakat. Jadi saya tanya Syekh Said, siapa Syekh anak murid yang Syekh nampak sesuai baca Warakat? Terus Syekh kata Muhammad Amin. Saya pun dalam bulan Ramadan telefon, tanya orang habis. Nombor telefon orang tak tahu, ada yang bagi nombor telefon tersilap, atau mungkin nombor lama dah tak digunakan. Saya kata tak apalah, masuk Syawal nanti start kelas saya akan jumpa dia, saya akan minta. Kalau dia kata tak nak, saya kata Syekh dia tak nak. Sebab di sini kita punya konsep, kita mengajar setelah diizinkan, sebab kita tak nak yang mengajar tu dia rasa dia boleh, tapi Syekh tak nampak dia. Sebab biar Syekh nampak, insyaAllah ada barakah ketika tu. Sebab Syekh dah dikenal nak murid dia mana yang faham, dia tak faham. Tapi takdir Allah Ta'ala tak sempat saya tunggu bulan, masuk dah bulan Syawal, tak sempat nak tunggu kelas bermula. Sebab nak jumpa secara terus terang dengan beliau. Beliau dipanggil Allah lebih awal. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tidak, ni kalaulah kan. Kalaulah, tapi itulah benda ya, ni kalau yang tak boleh tu kalau benda yang apa namanya yang yalah, kita bukanlah nak tak apa. Kita bukanlah tak redha dengan takdir kan. Tapi kalaulah Allah mentakdirkan beliau masih hidup, maka kemungkinan beliau lah yang mengajar adik-adik semua Matan Warakat sekarang. Ya Allah, khair insyaAllah. Okey, kita masuk pada qaulus sahabi. Adakah ucapan sahabat hujah atau tidak? Wa qaulul wahidi minas sahabati laysa bihujjatin ala ghairihi ala al-qaulil jadid. Jelas kalau Imam Al-Haramain. Jelas-jelas pun tak hafal lagi kan? Jadi kita hafal. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة 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 على غيره على القول الجديد 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 وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القديم حجة 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 وفي القديم حجة
وفي القديم حجة وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القديم حجة وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القديم حجة وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القديم حجة وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القديم حجة. Alhamdulillah. Jadi kata Imam Al-Haramain, wa qaulul wahidi minas sahabah, ucapan seseorang daripada sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Semua sahabat Nabi, ucapan setiap seorang di kalangan mereka itu laisa bihujjatin, tidak menjadi dalil, tidak menjadi hujjah. Maknanya hujjah kita qala Allah qala Rasulullah. Hujjah kita allazi adda ilaihi al-qiyas. Hujjah kita allazi ajma' alaihi al-ulama al-mujtahidun. Amma as-sahabi la, as-sahabi laysa bihujjah. Walakin nahnu nahtarimuhum. La, as-sahaba fawqa ru'usina bi kulli ihtiram. Tetapi dari segi adakah perbuatan mereka, ucapan mereka adalah dalil syarak? Tidak. Sebab mereka bukan syari'. Mereka juga seperti Imam Syafi'i, masing-masing jadi mujtahid. Di kalangan sahabat bukan semua mujtahid. Mujtahid sahabat lebih kurang 100 orang lebih. Di kalangan sahabat Nabi yang ramai lebih kurang 100 orang lebih yang menjadi mujtahid. Maksudnya kalau siapa yang ditanya soalan tentang fiqh, dia jawab, mujtahid lah tu di kalangan sahabat. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Siapa lagi? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa lagi? Sayyidina Abu Hurairah. Siapa lagi? Sayyidina Zaid. Ini semua di antara contoh para sahabat yang menjadi rujukan. Sayyidatuna Aisyah. Ini semua adalah di kalangan mujtahid, contoh di kalangan sahabat Nabi SAW. Tapi bukan semua sahabat mujtahid. Maknanya sahabat yang bukan mujtahid, kalaulah selepas kewafatan Nabi, mereka kena rujuk mujtahid di kalangan sahabat. Sebab orang yang tak sampai tahap ijtihad, walaupun mereka sahabat, mereka tidak boleh istinbat hukum. Yang boleh istinbat hukum siapa? Mujtahid. Jadi apabila bukan sahabat, semua sahabat Nabi bukan mujtahid, ada yang mujtahid. Baik, yang mujtahid itu, adakah pendapat mereka itu dalil? Kalau Imam Sayyidina Ali contoh, kalau Sayyidina Ali, adakah ia dalil? Tidak. Kalau Sayyidina Umar dalil? Tidak. Maksudnya boleh ke Imam Syafi'i berbeza pendapat dengan Imam Sayyidina Umar? Tak ada masalah. Tapi ni sahabat, ni Imam Syafi'i. Betul? Dari segi martabat dah para sahabat lebih tinggi. Martabat apa? Martabat keberkatan, martabat kemuliaan, ketakwaan. Dari sudut kemuliaan, Allah muliakan mereka dengan bersahabat dengan Nabi. Mereka generasi paling baik selepas para Nabi dan para Rasul. Sahabat Nabi generasi paling baik selepas para Nabi dan para Rasul. Maknanya hebat-hebat wali Allah, tidak ada wali Allah yang bukan sahabat yang sampai ke tahap kewalian seorang sahabat, walaupun sahabat itu biasa-biasa. Ini sahabat, manusia paling baik, yang paling sesuai, yang paling soleh untuk menjadi orang yang berdamping dengan Nabi SAW. Jadi Sayyidina Ali dengan Sayyidina Imam Syafi'i dah jauh. Sayyidina Ali waliyun wa sahabi. Imam Syafi'i wali walaysa bi sahabi. Bila Allah tidak memilih Imam Syafi'i bersama dengan Nabi, maknanya Imam Syafi'i dengan Sayyidina Ali jauh martabat. Sebab mana ada minta borang jadi sahabat? Tak? Sebelum lahir tu ada borang, nak jadi sahabat ke tidak? Tak ada. Tapi yang pilih siapa? Allah. Jadi maknanya mereka generasi paling baik selepas para Nabi dan para Rasul. Yang paling mulia sekali Nabi Muhammad, seterusnya para Nabi-Nabi yang lain dengan turutan-turutannya, kemudian generasi sahabat. Tapi walaupun mereka tinggi darjatnya di sisi Allah Ta'ala, dari segi ijtihad, dari segi ijtihad, kefahaman tentang hukum hakam beza-beza. Tidak mustahil
Imam Syafi'i punya pendapat benar, manakala seorang sahabat tertentu pendapatnya salah di sisi Allah. Dari segi ilmu lain. Dari segi ilmu lain. Dari segi kedudukan, kemuliaan, ketakwaan, kewalian itu lain. Kita bincang sekarang dari segi keilmuan. Dari segi jauhnya, bagaimana dahsyatnya mereka memahami dalil. Masing-masing ada ada kelebihan yang tersendiri. Jadi oleh kerana itu, ucapan seorang sahabat, perbuatan seorang sahabat tidak menjadi dalil ke atas orang lain. Maksudnya tidak menjadi dalil untuk orang lain kena pegang pendapat sahabat. Imam Syafi'i tidak wajib pegang pendapat sahabat. Imam Malik juga begitu. Kerana Imam Syafi'i sampai ke tahap ijtihad. Maka bila Imam Syafi'i sampai ke tahap ijtihad, bila Sayyidina Abu Hurairah berpendapat bahawa kalau seseorang dia telah bekas air minuman dia dijilat oleh anjing, maka cukup dengan dibasuh dengan air tanah sekali dan dibilas sebanyak 2 kali. Tak perlu sampai 7 kali. Walaupun hadis tentang kita kena basuh satu air tanah 6 air biasa itu hadis yang diriwayatkan sendiri oleh Sayyidina Abu Hurairah. Beliau yang riwayatkan hadis, beliau yang dengar daripada Nabi, tapi dari segi fiqh beliau berpendapat tak mesti 7. 3 dah cukup. Jadi Imam Syafi'i berbeza pendapat dengan Sayyidina Abu Hurairah. Maka adakah ini satu kesalahan? Tidak. Kerana pendapat Sayyidina Abu Hurairah tidak menjadi hujah yang kena dipegang oleh Imam Syafi'i. Setiap mujtahid kena berijtihad. Kalau kebetulan dia kena, okey. Bukan saya ikut sahabat, tapi pendapat saya kena dengan pendapat sahabat. Cara fikir saya sama dengan cara fikir sahabat bagian-bagian. Jadi pendapat seorang sahabat yang sampai ke tahap ijtihad tidak menjadi hujah untuk seseorang itu kena pegang pendapat mereka. Tidak. Ini berdasarkan pendapat yang mana satu ni, yang mengatakan sahabat Nabi ucapannya bukan dalil. Ini adalah pendapat jadid bagi Imam Syafi'i. Maknanya Imam Syafi'i dalam isu ini ada 2 pendapat. Adakah ucapan sahabat menjadi dalil untuk diistinbat hukum hakam fiqh? Imam Syafi'i ada 2 pendapat. Pendapat jadid, pendapat yang beliau nyatakan sewaktu beliau sudah berada di Mesir. Pendapat terakhir beliau kaul sahabi tidak menjadi dalil. Ucapan sahabat, pendapat fiqh seorang sahabat Nabi tidak menjadi dalil yang wajib kita pegang. Bahkan dia bukan dalil. Usul fiqh peranannya mengenal pasti apa dia dalil. Maka kerana itu dibincangkan dalam kitab Waraqat, adakah pendapat sahabat dalil atau tidak. Jadi kita pun tahu pendapat sahabat berdasarkan pendapat terakhir Imam Syafi'i, pendapat jadi Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i bila sampai di Mesir, beliau mengkaji semula pendapat-pendapat beliau. Akhirnya sewaktu di Mesir, beliau berpendapat kalam sahabat bukan dalil. Ini berdasarkan al-qaul al-jadid. Ini istilah mazhab Syafi'i kita, qaul qadim, qaul jadid semua. Qaul jadid adalah ucapan Imam Syafi'i sewaktu beliau sampai di Mesir. Qaul qadim, pendapat yang beliau keluarkan sebelum beliau sampai ke Mesir. Bila bertemu jadid dengan qadim, kita kena pegang jadid, sebab qadim sudah ditolak sendiri oleh Imam Syafi'i. Cuma dalam masalah fiqh ada beberapa masalah yang ulama kita memilih pendapat qadim kerana mereka meneliti dalil qadim kuat. Walaupun bagi Imam Syafi'i dalil qadim tidak kuat, tapi ashab kita ada beberapa masalah mereka berpegang dengan pendapat qadim. Bukan kerana mereka ketika itu mengikut ucapan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tak setuju pendapat itu, tetapi ketika itu mereka mengkaji dalil mazhab qadim. Bagi mereka dalil qadim lebih kuat daripada dalil jadi. Walaupun di sisi Imam Syafi'i sendiri dalil jadi lebih kuat daripada dalil qadim. Jadi ini adalah perbahasan dalam fiqh. Cuma istilahnya qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim pendapat Imam Syafi'i sebelum sampai ke Mesir. Qaul jadid adalah pendapat Imam Syafi'i setelah beliau sampai ke Mesir. Ziarah kan semua Imam Syafi'i kan? Kalau tak ziarah lagi, kena ziarah Imam Syafi'i kita yang Allah Ta'ala rezekikan berada di Mesir, dan kita pun direzekikan untuk sampai ke Mesir.
Jadi kalau orang kata Mesir itu indah kerana Nilnya, sebenarnya Mesir itu bukan sekadar Nilnya saja yang indah, kerana di situnya ada para ulama hebat seperti Al-Imam Al-Syafi'i. Apatah lagi sahabat-sahabat Nabi. Ada tak Nabi di Mesir? Qil wal Qal, makam Nabi Saleh, makam Nabi Harun di Tur Saina. Qil wal Qal. Tapi sahabat memang ada sahabat yang dikebumikan di Mesir. Okey, wa fil qadim hujjatun, ay wa fil qadim, ay wa fi al-qawl al-qadim lil Imam Syafi'i anna qawl as-sahabi hujjatun. Itu dia punya takdir ya. Wa fil qadimi hujjatun, ay wa fil qadim anna qawl as-sahabi hujjatun. Berdasarkan pendapat Al-Qadim, pendapat Imam Syafi'i keluarkan sebelum beliau sampai ke Mesir, pendapat lama beliau, qaul sahabi adalah hujjah. Maksudnya kalau kita nak istinbat hukum, antara benda yang kita kena raikan adalah pendapat sahabat. Sebab ucapan sahabat adalah dalil. Jadi kalau bertemu qaul sahabat dengan hadis Nabi, kena gabungkan. Dia macam dia dalil lah. Kita kena tengok macam mana kita nak gabungkan, mana kita nak pegang. Macam bertemu Quran dengan hadis begitu. Jadi qaul sahabi itu sendiri bagi Imam Syafi'i sebelum beliau sampai ke Mesir, bagi beliau qaul sahabi itu sendiri adalah dalil, sebagai hujjah. Hujjah maknanya dalil yang boleh dijadikan sebagai sumber istinbat hukum hakam. Okey. Dan sebut tentang qadim dan jadi. Qadim dengan jadi ini dalil wara'. Dalil wara'nya Imam Syafi'i. Jadi para ulama kita, bila mereka ada dua pendapat, qadim dan juga jadi, ini menunjukkan wara'nya mereka. Setengah orang apa ni, ulama pun tak istiqamah dengan pendapatnya. Sekejap kata begini, kejap berubah pula. Tidak. Para ulama, mereka wara', mereka takut pada Allah. Kalau dulu berdasarkan kajian mereka, hukumnya adalah bagian-bagian. Namun setelah mereka makin mengkaji, akhirnya dalam usaha mereka untuk menguasai ilmu itu, di saat-saat akhir mereka mendapati pendapat lama mereka tidak betul, mereka akan sebut. Kalau nak jaga air muka tak sebut, saya senyap je. Macam ni orang kata kita ni tak istiqamah pula. Tak konsisten. Para ulama tidak begitu. Bagi mereka, dulu mereka punya pendapat, masa itu bagi mereka itulah yang betul. Sekarang dengan kajian mereka, dengan tambahan ilmu mereka, dengan penguasaan dalil yang lebih kuat, mereka mendapati pendapat lama salah, mereka akan bantai pendapat lama. Tak, pendapat tu tak betul. Siapa punya pendapat tu? Saya punya pendapat. Bantai di sini. Saya bukan bantai di sini. Pendapat saya tak betul. Jadi saya kena terang dulu orang pendapat saya tak betul. Sebab tu macam Imam Syafi'i, ada pendapat beliau yang boleh tukar terus. Beliau tak setuju dengan pendapat beliau sendiri, lalu ditukar ke pendapat jadid, pendapat baru. Jadi ada orang kata, apa ni Imam Syafi'i? Dia imam, bukan orang biasa-biasa. Sepatutnya seorang imam, seorang ulama yang macam ni, sepatutnya pendapat dia tak berubah dah. Menunjukkan ilmu dia memang dahsyat lah. Ini boleh berubah-ubah, nampak sangat macam tak ilmunya tak kuat. Ulama kita tak begitu. Kalau mereka mendapati pendapat mereka salah, mereka tak malu nak kata pendapat mereka adalah salah. Di sini kita belajar al-insaf. Kita kena berlaku amanah di dalam menyampaikan ilmu. Kalau tak tahu, khabar tak tahu. Kalau dulu pendapat salah, itu pendapat lama saya, sekarang saya tak setuju pendapat dengan dalilnya bagian. Okey. Selesai kita tentang tajuk qaul sahabi. Sekejap itu. Dulu masa kita bincang al-jalul itu mukadimah tu panjang. Sekarang kita dah masuk cuh gitu ya. Bukan nak kata senang je usul fiqh. Senang usul fiqh sebab baca mata waraqat. Bila kita baca kitab lebih tinggi, kita kata wow, menariknya ilmu usul fiqh kerana perbahasannya begitu panjang lebar. Bukan susah, tapi menarik dan mencabar. Okey. Semalam dengan sahabat-sahabat kita saya baca kitab Qurratul Ain. Ada kot dalam 5 baris 2 jam. Goyang 5 jam.
Qurratul Ain. InsyaAllah kita akan jumpa di Qurratul Ain nanti ya. Okey, sekarang kita masuk tajuk baru. Banyak tajuk baru kita masuk. Ya, sebab tajuknya mudah ya. Sekarang kita masuk pula tentang Al-Akhbar. Okey, sebelum tu adakah bila kita sebut kaul sahabat bukan dalil, memang tak boleh jadi dalil? Boleh jadi dalil. Bilakah kaul sahabi jadi dalil? Bilakah ucapan sahabat menjadi dalil? Yang sekarang yang saya tergambar apabila ada dua keadaan. Keadaan pertama yang kita semua tahu, iaitu apabila sahabat itu pendapatnya kena dengan semua pendapat sahabat lain yang mujtahid. Ketika itu berlaku ijma', maka ucapannya menjadi dalil bukan kerana ucapan sahabat, tapi kerana berlaku ijma'. Hatta kalau orang lain pun yang bukan sahabat, kalau semuanya sepakat, mereka semua mujtahid sepakat, berlaku ijma' menjadi dalil juga. Tapi bukan kerana ia ucapan si fulan, tetapi kerana ia adalah satu kesepakatan. Itu adalah ijma'. Jadi kalam sahabat boleh jadi dalil kalau sudah bertukar daripada kalam sahabat kepada ijma'. Yang kedua, bila kalam sahabat menjadi dalil apabila sahabat Nabi tadi menceritakan satu benda yang tak dapat difahami melainkan mesti dengan wahyu. Dalam masa yang sama, sahabat tersebut tidaklah merupakan orang yang membaca Israiliyat. Apa maksud dia? Contoh, katakan seorang sahabat kata, sesiapa yang melakukan, dia sebut, dia tak kata Nabi sebut. Katakan seorang sahabat sebut, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka dia akan selamat dan dia akan mendapat pahala, dan di syurga nanti dia akan diberikan dengan satu ganjaran begian. Dia tak kata saya dengar daripada Nabi, dia hanya sebut ucapan tadi. Dalam masa yang sama, sahabat tersebut tidaklah merupakan orang yang banyak yang membaca Israiliyat, membaca kitab Taurah dan juga Injil. Sebab ada sahabat yang baca Taurah Injil. Bila baca Taurah Injil, dalam Taurah Injil ada macam-macam cerita Israiliyat, benda-benda yang kadang-kadang kalau buat begini, balasannya begini. Tapi benda tu mungkin betul, mungkin tak betul. Jadi kalau ada sahabat yang dia termasuk di kalangan orang yang banyak membaca Israiliyat, kemudian dia pun cerita, kalau buat begini, pahala begini, ucapannya tidak menjadi dalil. Sebab kemungkinan dia ambil daripada Israiliyat dan daripada Taurah, maksudnya Israiliyat maksudnya daripada Taurah juga Injil. Taurah dan Injil bukan dalil. Tapi kalau sahabat tersebut macam Sayyidina Abu Hurairah, mana dia baca Taurah? Tapi kalau Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As baca Taurah, tahu sifat-sifat Nabi dalam Taurah macam mana, beliau kaji, beliau suka, beliau baca. Sayyidina Abu Hurairah tak baca Taurah Injil. Katakan Sayyidina Abu Hurairah menyatakan barang siapa yang buat bagian-bagian, pahala dia bagian-bagian. Sampai dekat situ je. Maksudnya hadisnya adalah mauquf ala sahabah, mauquf ala sahabi, ghair marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan tadi hanya berhenti pada sahabat, dan sahabat tu menyatakan satu ucapan yang ucapan ini mustahil seseorang akan tahu benda ni melainkan dengan wahyu. Maka ketika itu ucapan sahabat tadi menjadi hujah. Di dalam istimewa hukum semua dia jadi hujah. Kenapa jadi hujah? Sebab hakikatnya walaupun ia kalam sahabat, hakikatnya itu adalah hadis Nabi. Ini dipanggil apa? Mauquf zuhuran, zahiran. Min haitsu zahir innahu mauquf, walakin min haitsu al-haqiqah, min haitsu al-hukm innahu marfu' ila Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi kalau ucapan yang macam tadi, ucapan yang menceritakan tentang hendaklah kita melakukan ibadah yang bentuknya macam ni, ataupun siapa yang buat bagian-bagian pahala dia bagian. Dalam masa yang sama, sahabat tadi bukanlah orang yang membaca
kitab-kitab Taurah, Injil dan sebagainya, maka ketika itu tidak lain dan tidak bukan, mesti ucapan sahabat tadi diambil daripada Nabi SAW. Sebab yang hanya tahu wahyu adalah Nabi, yang dapat wahyu Nabi, yang tahu benda-benda ghaib ni Nabi, yang menyatakan ibadah bagian-bagian ibadah yang kita tak pernah tahu, itu hanya Nabi. Maka apabila sahabat sebut benda itu dan tidak disandarkan kepada Nabi, maka sebenarnya dia adalah hadisun nabawi hukman, marfu' hukman, hadis marfu' hukman. Jadi walaupun dia ucapan sahabat, tetapi secara hakikatnya dia diambil daripada ucapan Nabi, maka dia menjadi dalil. Kerana apa? Kerana dia hakikatnya adalah daripada sabda Nabi, bukan daripada rekaan sahabat Nabi. Dia daripada Nabi, bukan daripada rekaan sahabat Nabi. Okey, semua jelas Jadi ada dua keadaan bila ucapan sahabat menjadi dalil. Okey, wa ammal akhbar fal khabaru ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhib. InsyaAllah perbahasan ni kita baca besok, sebab dia saling berkait. Kalau saya baca sikit betul masuk sambung, takut dia tak cantum. Sebab dia berkait dengan akhbar, khabar, mutawatir, semua tu dia saling kait lain. Dan masa sama waktu kita pun dah agak suntuk. Dan saya mohon maaf terlewat tadi. Minggu ni isteri saya ada periksa, jadi saya menjadi Superman. Semuanya saya, Baba nak gini, okey, Baba ini. Lepas tu kalau bergaduh, saya lah jadi referee dia. Semuanya saya. Alhamdulillah. Sahabat tengok saya baca kitab, kalau sahabat tengok saya di rumah, sahabat akan tertegur ni, dialah Ultraman, dialah segala-galanya. Okey, jadi hari ni saya terlewat sikit, saya mohon maaf. InsyaAllah besok tak tahu isteri saya ada periksa tidak, saya lupa tanya tadi. Kalau tak ada exam, saya bawa anak-anak. Kalau dia ada buat hal di akhir-akhir tu, mungkin saya terlewat sikit esok. Tapi saya akan cuba untuk sampai pukul 3 jugalah. Okey, besok kita akan masuk kepada wa amal akhbar fal khabar ma yadkhuluhu as-sidq wal kadhib. Kita akan bincang lumat benda ni. Dalam masa yang sama, kita ambil peluang, ada masa ulang balik matan Waraqat. Saya pun tak sempat nak ulang kat rumah, tapi kena ulang sebab masa kita suntuk dan kita nak khatam kitab bersama dengan hafalan dia, insyaAllah. Okay, sekarang tu dahulu insyaAllah. Dan satu lagi, kemungkinan besar kita akan tambah satu lagi hari. Sebab masa kita suntuk, dalam masa yang sama saya takut bila saya terlambat, nanti dia akan melambatkan lagi kelas yang akan datang. Jadi insyaAllah kita kemungkinan besar akan tambah satu lagi hari sampai khatam lah. Lepas khatam tak adalah nak tambah lagi, nak baca kitab apa lagi lah, kita baca kitab lain pula lah kan. Jadi kita akan tambah satu hari lagi, iaitu hari Jumaat. Mungkin hari Jumaat ni mungkin ada orang tak setuju sangat lah, ada orang kata hari ni hari usrah dan sebagainya kan. Kita hormatlah semua pendapat. Tapi saya peribadinya, saya ni dah jumpa hari dah. Sebab bila kelas belah pagi, kita nak kena buat ke malam. Dulu saya masa lama je, kelas akhir saya pukul 12.30 malam. Tapi bila dah jadi orang tua, dah uzur kan, boleh bawa benda kematian kalau tidur lewat apa semua kan. Jadi kena berlagak sebagai orang tua lah kan. Kena pegang tongkat, kena ingat Allah Ta'ala kan. Kalau mati cepat kita tak banyak khatam lagi. Jadi semua tu kena raikan lah. Jadi saya tak dapat nak buat kelas lewat-lewat. Jadi masa tu tak berguna ada sangat. Jadi kalaulah contoh ada yang dia ada usrah dan sebagainya, mungkin boleh bincang dengan nanti kot. Kalau boleh dilonggarkan, pilih waktu yang tak ni. Kalau tak boleh juga, maka kita pulang lah. Dia nak ke usrah pun silakan, kalau nak pergi kelas pun silakan. Kalau dia tak dapat pergi kelas, kita ada rakaman, dia boleh mutaba'ah. Dia boleh mutaba'ah. Sebab isu hari Jumaat ni isu sensitif di Mesir, sangat sensitif. Khairah insyaAllah dia sensitif sikit. Tapi maknanya bila saya tak ada sebut nama lah kan. Cuma saya mohon maaf sebab saya tak jumpa waktu. Fikir-fikir tadi bila kita nak buat saya terfikir tentang sebelum selepas asar hari Jumaat. Jadi saya akan tanya dulu Ustaz Farid, tengok kena tak kena. Kalau clear semua, besok saya akan maklumkan. Kalau clear waktu tarikh semua, kemungkinan kita akan buat selepas asar sampai maghrib.
Sebab bila Jumaat ni dia berkait dengan masalah solat lah. Nanti kalau kita letak jam berapa-berapa jadi kalut sikit. Setakat ni asar dalam pukul, letaklah kita jumpa pukul 3.30 kan, 3.30 kita bertemu sampai maghrib kita baca insya-Allah. Bismillah azza wa jalla. Tapi setakat ni tak confirm lagi lah tak confirm lagi. Tapi kemungkinan besar saya akan tambah supaya kita nak mengurangkan kelas pada bulan 10. Sebab ikut adat kita masuk ke bulan 10, tapi mungkin kita kalau bulan 10 satu kelas di seminggu. Jadi dia dah tenang sikit dah sebab kita dah baca banyak, tinggal sikit-sikit yang berbaki je. Sebab kalau masih banyak, saya tak tahu lah macam mana, hari apa saya nak ambil sebab kelas-kelas ni ada dan saya pun ikut kelas. Saya pun ikut kelas Syekh Said. Jadi waktu saya kadang-kadang berubah bila kelas Syekh Said bertambah. Sebelum ni hari Sabtu saya buka kelas, tapi bila Syekh Said buka kelas sampai pukul 9.30, jadi kalau saya buka kelas lepas tu, kalau lulus lama lagi. Tapi sekarang tak boleh lah. Sebab 9.30 nak daripada Darasan nak ke sini, walaupun nak balik sampai 10.30 sampai pukul apa, 11.30. Mati cepat saya. Jadi benda tu semua berbahaya. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jadi insya-Allah kemungkinan besar hari Jumaat ni kita akan mula dengan tambahan hari. Dan kita akan terus sampai khatam lah kitab ni insya-Allah. Bismillah azza wajalla. Saya mohon maaf untuk tahun ni saya banyak masa saya di luar, pergi sana pergi sini. Jadi itu yang tak sempat nak khatamkan dalam jangka waktu yang sepatutnya. Sedangkan tahun-tahun sebelum ni tepat bulan 10 tu khatam. 1910 kalau tak silap. Tapi kali ni lambat sikit. Mohon maaf. Ni pun bulan akhir bulan 9 ni pun ada hal lagi, mungkin seminggu 2 minggu kat kita cuti seminggu 2 minggu juga kita cuti akhir bulan 9 ni. Tapi ala kuliah tengok jadual lah, saya akan maklumkan semua. Tapi ala kuliah alhamdulillah kita dah masuk di akhir-akhir ni. Dia dah tak payah dah. Dia awal-awal tu yang kita punya huraian kita agak terperinci sikit sebab dia berkait dengan mantik, berkait dengan akal sikit. Jadi dia kena faham dengan baik. Yang ni lebih kepada fakta yang senang untuk difahami insya-Allah. Jadi jangan risaulah. Makin nak akhir tu makin senang. Bab ijtihad, bab apa ijtihad, Allah. Simple sangat-sangat. Dia hanya fakta-fakta yang senang insya-Allah. Okey, sebelum kita tutup, ada siapa nak tanya soalan? Gharib, la ahad sa'al. Memang nampak senang semua nampak hari ni ya. Sebelum ni kalau kita tengok tu dia orang tanya ada benda yang sukar. Hari ni sampai tak tahu nak tanya apa kan? Ada nak tanya soalan? Ada kertas ni. Tolong sampaikan kertas kepada saya. Tapi kalau nak tanya terus boleh mikrofon di belakang. Okey. Jazakumullah khair. Akhir nama siapa? Yusri. Allah, Syekhna. Daripada mana? Ustaz. Khalas. Atazakkaruk hatta al-maut. Kaifa asal Syekh? Okey, saya ada soalan. Seperti yang kita maklum, kita kena terima pendapat mujtahid yang baru. Tak? Siapa kata kita kena terima pendapat mujtahid yang baru? Kita kena pegang pendapat mujtahid. Baru ke lama, pulang. Tapi saya tak bercabar soalan ni. Ni rot cepat. Orang saya. Soalannya, jika mujtahid baru itu meninggal dunia selepas mengeluarkan pendapat beliau berlawan dengan mujtahid sebelumnya. Okey. Dia ada 2 soalan Ada soalan yang sama, ada 2 soalan. Okey, sekali lagi. Seperti yang kita maklum, kita kena terima pendapat mujtahid yang baru. Soalannya, jika mujtahid baru itu meninggal dunia selepas mengeluarkan pendapat beliau dan pendapat beliau berlawan dengan mujtahid sebelumnya, adakah pendapat beliau masih dipegang? Kedua, adakah khilaf yang berlaku itu boleh jadi kepada ijma' semula? Okey. Satu, pertama, InsyaAllah kita akan bincang panjang ni dalam isu ijtihad Tapi seakan-akan soalan ni ada kaitan dengan ijma'. Tapi kalau ia berkaitan dengan ijtihad, InsyaAllah kita akan masuk dalam bahasa ijtihad. Tidak wajib pegang pendapat ulama' baru. Yang wajib dipegang pendapat mujtahid. Mujtahid tu baru ke, lama ke, itu terpulang. Kemudian dalam isu ijma', yang hanya kita nak pegang pendapat mujtahid baru ni dalam menentukan ijma' itu absah diiktibar, itu bagi para ulama' yang berpegang dengan pendapat marjuh.
yang mensyaratkan kena inqiradu al-asr. Tapi bagi para ulama yang berpegang dengan pendapat rajih, yang mengatakan ijma' telah pun berlaku secara serta-merta, apabila berlaku saja sepakat, dan tak perlu kena semua mujtahid tadi kena meninggal baru kita kata selepas mereka sepakat 10 tahun yang lepas, hari ini mujtahid yang terakhir meninggal, maka seorang pun tak tarik balik, maka berlakulah ijma'. Siapa yang berpegang dengan pendapat ni? Orang yang berpegang dengan pendapat marjuh. Bagi ulama yang berpegang dengan pendapat yang rajih, iaitu inqiradul asli bukan syarat, bila sepakat saja, esok keluar mujtahid baru, dah mujtahid baru tak boleh pegang dah, tak boleh keluarkan pendapat baru. Dia mesti pegang pendapat ijma', sebab dia tertakluk dengan ijma'. Sebab sewaktu berlaku ijma', dia tak jadi mujtahid lagi. Kalau dia jadi mujtahid, orang tak tahu, dia boleh kata, maaf, saya semalam sebelum kamu sepakat tu, 2-3 minit sebelum kamu sepakat saya jadi mujtahid, jadi saya tak dipanggil dalam pertemuan tu, dan saya pun tak tahu. Saya baru dapat tahu hari ni yang kamu telah sepakat. Maaf, kalau tak percaya, tanyalah fulan bin fulan bila saya jadi mujtahid. Tengok-tengok, oh, dari segi apa, CJ semua dikeluarkan 3 minit sebelum sepakat. Maknanya dia masa pertemuan dia tak adil. Jadi kena tanyalah pendapat dia, sebab dia mujtahid sewaktu pertemuan itu, cuma tak dipanggil. Tapi bila kamu jadi mujtahid, baru 3 minit lepas, maksudnya pendapat sudah dikeluarkan 5 jam lepas, maka ketika itu dia tak boleh bercakap dengan pendapat ijma'. Cuma macam soalan yang sini, adakah boleh berlaku ijma' selepas khilaf? Ya, dan berlaku. Pada zaman sahabat, mereka berbeza pendapat dalam isu adakah ummul walad boleh dijual atau tidak. Ummul walad ni maknanya seorang lelaki, dia ada hamba perempuan, kemudian dia bersama dengan hamba perempuan dia, lalu hamba perempuan dia dapat anak. Dapat saja anak, keluar aja anak, maka hamba perempuan tadi statusnya dinamakan sebagai ummul walad, ibu kepada anak si tuannya. Boleh tak selepas dia dah jadi ummul walad, si tuan dia pergi jual dia pula kat pasar? Hamba dijual di pasar, macam ikan semua lah. Tapi zaman tu hamba ni memang dia adalah bahan-bahan jualan, tapi ada hak dia, tak boleh dizalimi, mesti diberi makan. Dia orang dari satu sudut, tapi dari segi boleh dijual, boleh dijual. Maksudnya dia boleh, sekali orang beli, sekali orang jual, orang tahu apa harga. Macam jual baju itulah. Sekarang dah tak ada hamba. Dia sistem ni sebelum zaman Nabi lagi, sistem perhambaan ni. Jadi Nabi datang, hamba dah ada. Jadi Islam mengaturkan cara kita bermuamalah dengan sistem hamba, dan Islam minta supaya hamba ni dibebaskan. Akhirnya bebas semua sekali, tak ada hamba zaman sekarang. Okey, jadi sahabat dalam isu ummul walad berbeza kepada dua pendapat. Ada yang kata ummul walad boleh dijual, ada yang kata tak boleh dijual. Sahabat mujtahid di kalangan sahabat. Akhirnya berlaku khilaf. Pada zaman tabi'in, selepas meninggal sahabat, pada zaman tabi'in, ulama mujtahid zaman tabi'in semuanya sepakat ummul walad tak boleh dijual, haram dijual. Maka ketika itu berlakulah ijma' selepas khilaf. Adapun perincian tentang ijtihad, siapakah mujtahid yang kita kena pegang, insya-Allah kita akan bincang panjang dalam tajuk ijtihad di akhir-akhir kitab Waraqah nanti bismillah. Harapnya menjawab soalan Rasanya soalan yang tanya ni berkenaan dengan isu ijma'. Wallahu taala a'lam. Okey, saya rasa kita kena berhenti dulu sebelum, sebab pukul 5.30 nanti ada kelas Syekh Wahid kelas apa namanya, kelas ulumul hadis. Kita berhenti setakat dahulu. Kalau ada soalan kita tangguh ke esok bismillah. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala sa'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته